Apakah 4 perkara ataupun kalimah dari Allah SWT yang diperintahkan ke atas malaikat untuk mencatat ke atas janin sedari dalam kandungan lagi? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada As-Sahal soalan mengenai 4 perkara tadi. Ini dinamakan sebagai ketentuan Allah, takdir. Beriman dengan qada dan qadar. Iman. Dan rukun iman ada 6. Kan? Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada baik buruk ketentuan Allah. 5 ni kita semua lepas. 5 biasa kita lepas. Tapi yang ke-6 ni selalu sangkut. Sangkut di mana? Sangkut pada qada dan qadar. Setiap sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dilahirkan ke atas permukaan bumi ini. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut yu'maru bi arba'i kalimat. Kalimat 4 perkara. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala beritahu pada malaikat ni tuliskan rezeki dia. Jadi rezeki kita sudah ada. Rezeki Aiman sudah ada, rezeki kita sudah ada, saya sudah ada. Sebab itu bila Aiman tanya, adakah ustaz kita dan perut ibu kita sudah tertulis akan sama-sama bersiaran dan tanyalah ustaz. Ustaz. Kan? Semua sudah tertulis. Sebab rezeki kita ada kat sini. Rezeki. Jadi Aiman dengan Farid ni sebagai rezeki mereka melalui program-program ni. Rezeki mereka mengajar, rezeki mereka buka madrasah, rezeki mereka Tuhan tentukan rezeki. Tuhan dah beritahu. Cuma saya ni pula sejauh mana saya punya komitmen untuk memenuhi rezeki, untuk mendapatkan rezeki Tuhan. Itu tidaklah bermaksud saya tak boleh bekerja. Duduk di rumah. Kenapa tak kerja ni? Yalah dalam 4 perkara. Tepat dengan hadis ni kan. Yalah 4 perkara sudah tulis kan. Jadi rezeki ni sudah ditulis. Nak kerja pun tak dapat macam mana. Kan duduk je lah. Kan salah tu. Dia kena berusaha. Rezeki itu sudah ada, dia usaha dia dapat. Pokok sudah ada, buah sudah ada, you kena ambil lah. Betul. Kalau tidak, belum tentu jadi rezeki awak, betul kan? Jadi rezeki dia. Wa ajalihi, ajal. Kematian kita bila kita akan mati, yang ni tak ada siapa yang boleh hindar lah. Memang setiap seorang kita sudah ada tempoh masa yang akan tiba ajalnya. Idza jaa ajaluha la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seseorang, tidak boleh didahulukan sesaat pun, tidak boleh dilewatkan sesaat pun. Mati. Pada masa itu Tuhan akan ambil ajal dia. Maksudnya ujung umur dia panjang mana. Jadi Allah beritahu rezeki dan umur. Rezeki dan umur. Kita tahu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat baginda adalah 63 ke 70. 60 hingga 70. So itulah tempoh kita nak bekerja untuk cari rezeki. Yang ketiga syaqiyun wa ajalihi wa amalihi, dan juga amalan dia, baik buruk amalan dia. Kemudian syaqiyun wa sa'idun, begitu juga sama ada dia gembira atau dia berduka cita, semua itu kita kena berusaha. Betul, sudah ada takdir, tapi keempat-empat ini kita kena usaha, kena faham, kita kena santuni, kita kena jiwai, baru kita gerak. Rezeki kita kena cari. Ajal tak apa, kita serah pada Allah. Sama ada kita dapat, tak dapat, ujung mana usia kita. Kalau besok kita tahu nak kiamat, hari ni kalau kena tanam, tanam. Aku rasa umur aku 70, sampai 60 tak nak kerja dah. 10 tahun nak kerja buat apa? Duduk je lah, enjoy. Tak boleh. Kemudian amalan kita pertingkatkan. Kan itu di antara sifat seorang mukmin, bagaimana amalan-amalan itu perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Tak bolehlah dia tak solat. Tak solat subuh. Man, solat subuh man. Aku dituliskan tak solat subuh. Begini, boleh tak? Tak boleh lah. Kenalah beramal. Sebab amalan itu akan menentukan rezeki saya. Amalan itu akan menetapkan ajal saya. Sama ada saya mati dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kemudian gembira atau duka bergantung pada rezeki, bergantung kepada ajal, bergantung kepada amal. Rezeki tak ada, kerja pun tak ada. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malas nak beramal. Kau berduka sepanjang hayat. Kedukaan dan kegembiraan itu adalah ciptaan yang Allah bekalkan, Allah hadiahkan kepada manusia. Cari kegembiraan, cari keseronokan hidup melalui taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, betul ada ayat-ayat cerita bab neraka, tapi dalam masa yang sama ada ayat-ayat yang motivasi mengenai syurga, bidadari dan pelbagai keindahan kehidupan yang perlu kita hayati bersama. Maknanya apa proses itu Ustaz? Daripada mula-mula sekali kita boleh usaha dulu, kemudian baru kita serah kepada takdir. Macam tu Ustaz?
Kita kena usaha dulu. Macam mana pun kita kena ada usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Betul, apabila saya berazam satu perkara saya nak buat, saya tawakal kepada Allah. Tawakal bukan tawakal bulat-bulat bagi tanpa usaha. Okey. Saya bekerja, saya tawakal. Hari ini kita bersiaran. Kita cuba buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Tawakal. Dalam ramai-ramai ribuan, ratusan ribu orang menonton, takkan tak ada beberapa orang tersentuh hati, Allahu Akbar. terpanggil untuk berubah. Itulah impian kita, Ustaz, ya. Betul kan? Masya Allah. Jadi kita buat kerja, kita yang selain itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi Ustaz ada sebut pasal sehasta, Ustaz. Sehasta ni daripada hujung jari sampai ke siku. Betul, Ustaz? Sehasta. Sehasta, Sehasta. Dekat dengan Ini syurga. satu depa. Ada satu depa. Aiman ajar saya salah tadi.